Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang melihat video ni. Right, so video ni kita nak membincangkan tentang color brain. Yang color brain ni, Bismillahirrahmanirrahim, adalah hasil daripada satu karya konsep daripada Arthur F. Farmacy berdasarkan satu bidang iaitu Directive Communication Psychology. So dalam video ni saya tak nak go depth tentang origin, maksudnya mana datangnya kan, apa yang difahamkan ni. Cuma yang kita nak tekan kat sini adalah macam mana kita nak faham tentang color brain tu sendiri dan macam mana kita nak aplikasikan. Kita nak fokus lebih kat situ. Right? So kalau anda nak lebih faham lebih lanjut tentang origin, macam mana kajian ni dibuat, anda boleh rujuk pada rujukan-rujukan yang saya akan kongsikan pada akhir video ni. Right? So pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada semua upline. Tanpa anda semua, tak adalah saya dalam bisnes ni, dan kemungkinan tak adalah saya kan untuk nak belajarlah tentang bidang-bidang. Kenapa? Kerana dalam MWay dan TQG ni kita tekankan tentang perkembangan diri. Tekan tentang jadi diri kita yang lebih baik, yang mungkin perniagaan kat luar jarang ada. So kita kena rasa sangat-sangat bersyukur dan sangat-sangat berterima kasih kepada semua upline kita kerana tanpa rasa penat dan lelah untuk bimbing kita semua, dan tidak putus asa lah, terus menerus ajak kita dan sebagainya. Terima kasih dan terima kasih seluruh hati benar saya. So hari ini kita nak sentuh tentang 7 topik yang utama. Yang 7 topik ni adalah topik-topik yang ada di dalam buku saya tadilah, Power of Human Emotional Driving. Cuma sesi video ni ataupun sharing video ni adalah bagaimana ringkasan, gambaran mudah untuk anda lebih faham. Right? So yang topik yang pertama adalah 4 kuadran identiti diri. Okay. So sebelum kalau kita nak masuk konsep tentang ni kan, ada satu ayat Quran lah, surah Al-Baqarah ayat 13 yang menceritakan tentang Allah jadikan, dan Tuhan jadikan kita semua manusia ni untuk kita saling kenal mengenal. Jadi bila kita faham tentang apa bidang yang kita nak belajar ni, bukanlah semata-mata kita faham tentang adanya lelaki atau perempuan, dan bukan jugalah kita faham tentang kaum kan, bagaimana jenis rambut dia, bagaimana latar belakang pendidikan dan sebagainya, tapi kita juga faham kan tentang apakah kekuatan dan kelemahan diri. So that's why lah dalam pembahagian itu kita ada quadrant of self-confidence. Okay? Self-confidence ni maksudnya competent tu percakapan lah boleh kata. Right? So kuadran yang pertama ni adalah jenis orang yang pertama adalah mereka ni yang tidak tahu tidak. So tidak tahu ni apa? Actually tidak tahu yang pertama tu merujuk pada tidak tahu tentang potensi, kekuatan atau kelemahan diri sendiri. Supaya tidak tahu yang pertama. Tidak tahu kedua adalah tidak tahu tentang orang lain, tidak tahu tentang potensi, kekuatan dan kelemahan diri kita. Jadi apa? Jadi kuadran yang pertama adalah dia sendiri pun tidak tahu dan orang sekeliling pun tidak tahu tentang diri dia. Jadi biasanya kan rasa worthiness atau berbaloi atau rasa nilai diri dia tu bergantung pada keyakinan diri sendiri. Kalau dia rasa yakin, dia akan yakin. Jadi orang ni dia terumbang-ambing lah dalam life dia. Sebab apa? Dia tak tahu apa yang boleh motivasikan, apa yang boleh buatkan, apa yang potensi yang ada dalam diri dia. Dan boleh jadilah kerana dia tak tahu tu, dia boleh melihat setiap satu sudut dalam kehidupan ni hanya sudut yang negatif, hanya sudut yang kekurangan, tanpa boleh melihat sudut kekuatan diri dia kan. Jadi kuadran yang kedua ni adalah kita tidak tahu dan tahu. Maksudnya kita sendiri tidak tahu tentang potensi, kekuatan dan kelemahan kita. Kita sendiri tidak mengenali tentang bagaimana kita berfikir dan sebagainya. Tapi orang lain tahu tentang diri. Orang lain dia macam kalau anda pergi satu tempat, satu situasi yang mana macam orang lain ni dia kadang-kadang dia cakap kita, saya rasa macam tahulah you ni ada kekuatan, you ni ada something, tapi tak tahu apa dia. Betul lah kan. Ada something tapi tak tahu apa dia kan. So orang lain kenali diri kita kan. So benda tu membuatkan kita rasa macam diri kita sendiri tak kenal
kelemahan kita, kita akan rasa macam orang lain judge kita ke, dan benda tu boleh membuatkan kita punya low self esteem kan, kita punya keyakinan tu rendah. Kuadran ketiga ni adalah kita tahu, maksudnya kita tahu tentang kekuatan dan potensi diri, dan orang sekeliling kita pun tahu tentang kekuatan kelemahan kita ni. Jadi orang yang kuadran ketiga ni bukan sekadar dia sendiri belajar, dia sendiri tahu tentang apa yang patut dia tahu, tapi dalam masa yang sama pun dia mampu untuk komunikasi atau mampu untuk sampai kepada orang sekeliling dia tentang keberadaan diri dia sendiri. Dia paling penting. So orang ketiga ni memang dia akan kompeten, dia akan cakap di sudut cara dia, dan kecakapan itulah membuatkan dia punya self esteem dia atau keyakinan dia tu sangat tinggi. Manakala orang yang keempat adalah tahu tapi tidak tahu. Yang ini pun juga banyak ramai orang kan. Iaitu mereka tahu tentang kekuatan kelemahan diri mereka, tapi orang sekeliling tidak tahu tentang keberadaan. Jadi disebabkanlah dia rasa macam dia tahu lebih pada orang lain kan. Benda tu kadang-kadang boleh buatkan dia rasa macam dia punya keyakinan dia tinggi sebanding dengan orang lain. Jadi poin dekat sini adalah bukan kita nak menunjukkan yang kita ni lebih pada orang lain kan, tapi nak menunjukkan tentang bagaimana pentinglah kita kenali diri kita, yang benda tu berkaitan dengan keyakinan diri. Kalau anda nak kenal nak tingkatkan keyakinan diri kan, yang mana TQG boleh sediakan, anda kena kenal diri anda. So salah satunya adalah yang saya kongsikan ini. Okay? So apakah ciri-ciri istimewa colored brain? Alright. So sebelum tu kita kena faham kan bagaimana otak kita ni berfungsi. Alright. So colored brain ni berfungsi macam mana? Sebenarnya kita punya dia berkait rapat dengan kita punya otak kita kan. So otak kita berfungsi sebagai apa? Ada 3 sudut lah dalam kajian ni, ada 3 sudut, itu membentuk persepsi, proses dan juga formulasi. So persepsi macam mana kan? Setiap tu ada cara dia menerima atau cara dia melihat sesuatu maklumat sekelilingnya kan. Proses macam mana? Daripada maklumat tadi, macam mana dia membawakan perasaan dan bawakan apa yang dia mengalami tu. Dan formulasi ni pula adalah daripada apa yang kita ada tadi kan, kita bentukkan satu cara kan, yang cara tu boleh membentuk satu struktur dalam fikiran kita, dan boleh bawakan kita untuk berikan satu makna, satu konklusi kan. Sama ada konklusi itu berbentuk bercanggahan ataupun solusi kepada diri kita sendiri. So yang inilah kita nak bincang di sudut ini saja, sudut bagaimana otak kita kan menerima sesuatu maklumat, bagaimana proses dan menghasilkan maklumat tu ataupun formulasi ini. Right? So kita ada 4 jenis colored brain. Right? So colored brain yang pertama ni adalah kita punya red brain. So red brain adalah ataupun red brain ni adalah panggilan kepada linear processing ataupun pemprosesan secara linear kan, secara linear. Right? So pemprosesan secara linear ni maksudnya adalah mereka kan, cara fikiran mereka, cara mereka terima proses dan juga mengeluarkan maklumat itu memerlukan struktur untuk dapatkan kejelasan dan bertindak untuk nak bertindak. So kejelasan tu adalah hasil dari struktur dan silang urut. Maksudnya orang yang red brain ni biasanya dia memerlukan struktur, memerlukan 1, 2, 3 berhubung satu sama lain. Itu kita panggil orang yang pertama, iaitu red brain. Okey, yang keduanya adalah kita panggil blue brain. So kalau anda tengok gambaran tu pun anda boleh nampak gambaran kan. Mereka yang mudah tersentuh kan, dengan persekitaran, dengan orang sekeliling kan. Ataupun kita panggil intuitive processing. So intuitive processing ni bahasa Melayu ni adalah pemprosesan intuisi. So intuisi tu apa? Intuisi tu adalah daya kebolehan dia untuk nak faham orang sekeliling dan juga perasaan-perasaan yang dialami tanpa berfikir. Itu panggil intuisi. Right? So saya macam seolah macam gerak hati. Dia tengok tu dia tahu dah. Kan? So orang yang blue brain dia adalah aktif berhubung dengan pengalaman separuh-sedar. Jadi kalau kita ingat dulu, kita pernah belajar tentang separuh-sedar, iaitu semua sumber-sumber yang datang daripada imajinasi, nilai, right? Emosi. Itu panggil pengalaman separuh-sedar, dan sama dia memberi kesan, tempoh dan proses panjang kan. Dalam menyokong kesedaran terhadap sekeliling secara segera. Maksudnya bila apa yang berlaku pada sekeliling itu dia sedar
dan dia ingat dalam tempoh yang lama, yang mana benda tu mendatangkan diri dia, kan, maklumat yang dia terima tu adalah maklumat yang bersifat apa? Emosi, imajinasi tadi. So dia boleh mudah untuk nak bayangkan soalan itu. Dan bertindak dengan hubung kait perasaan. Hijau pula apa? Green brain, iaitu kinetic processing, iaitu pemprosesan secara kinetik ni huru-hara lah kan, kalau maksud dia. Maksudnya kalau anda tengok sini gambaran ni kan, dia tidak ada hubung kait antara satu sama lain kan, serabut betul kan. So dia tak ada satu pun yang berhubung kan. Maklumat yang diterima tu tidak ada yang berhubung, dan biasanya perlu ambil tindakan untuk kejelasan. Dia nak ada kejelasan, dia perlu ambil satu tindakan, dan dia belajar melalui tindakan itu sendiri dan membentuk semula dengan tindakan sehingga hasilkan sebahagian dari hasil yang lebih besar. So cara dia menerima maklumat tadi adalah dia buat satu tindakan tu dia dapat maklumat. Dan dia buat tindakan lagi, dapat maklumat lagi. Sampailah dalam diri dia ada satu gambaran yang besar. Yang dia boleh faham. Yang seterusnya nombor 4 adalah purple brain. Purple brain adalah relational processing, pemprosesan secara perhubungan, relational. So semuanya berhubung melalui data dan perincian. Kalau anda tengok brain ni kan, nampak tak, dia macam cabang. Maksudnya apa? Dia perlukan satu benda tu dengan secara terperinci. So bergabunglah semua info ni untuk ciptakan satu pilihan serta bertindak mengikut pilihan yang terbaik. Jadi bila dia lihat satu maklumat tu mesti kena ada 2-3 pilihan. Kalau dalam minda dia soalan begitu. Right? So inilah empat jenis dan colored brain yang ada. Sekarang ni kita nak lihat bagaimana perbezaan antara salah satu. Yang mana perbezaan ni saya bahagikan pada 5 kategori yang umum. So ada kategori yang lagi spesifik. Ini kategori yang umum dan semua. Itu pun 5 perkara ni lah. Baik. So kita go through. Yang pertama ialah hubungan antara maklumat. Jadi kalau kita tengok gambar ni, right? Anda boleh lihat bagaimana perbezaannya antara hijau dengan merah. Kan? Merah adalah mereka yang berstruktur. Kan? Maklumat saling berhubung antara satu sama lain. Dan berhubung itu secara objektif sampai pada tujuan utama. Tapi hijau tidak berhubung, semua tidak berhubung. Manakala biru pula semua berhubung pada peringkat apa? Intuisi dan persekitaran dia. Pada masa dia kalau macam maklumat yang daripada masa-masa lampau tu dia mudah untuk nak ingat dan compare dengan hijau dan lainnya. Kalau ungu pula adalah mereka yang maklumat tu diikat ataupun di-connectkan, disambungkan, dihubungkan dengan relational, maksudnya perhubungan kan. Maksudnya satu maklumat ni kan, kalau anda tengok merah ni dia macam satu line merah kan. Tapi yang ni satu maklumat dia boleh pecah pada pelbagai-pelbagai. So apa function dah hubungan maklumat ni kan? Sebab kita nak mendapat tujuan, kita nak faham tentang colour brain ni ialah kita nak dapatkan kejelasan. Kita nak faham tentang sesuatu supaya kita boleh proses dan kita boleh keluarkan hasilnya lah kan. So itu maksudnya hubungan antara maklumat ni. Right. So kemudianlah proses pemikiran dia. Macam mana proses tu berlaku kan. So kalau hijau tadi yang I ni adalah information lah. So dia mendapat maklumat dengan buat kan. Dia nak buat tindakan macam mana? Dia buat tindakan kan, dia tahu sesuatu secara general, dia buat. Kemudian baru dia analisa. Itu cara orang yang dalam cara pemprosesan dekat kita punya otak yang mereka yang warna hijau. Okey. Kalau warna merah pula macam mana kan? Kalau anda tengok sini warna merah dia memerlukan lebih maklumat lah berbanding yang hijau kan. So dia ada maklumat, kemudian analisa, kemudian barulah buat tindakan. Macam tu. Manakala yang biru pula, kalau anda tengok biru ni, analisa maklumat. Jadi cara pemahaman dia tentang satu benda tu kan, compare dengan yang lain lah, adalah dia faham sikit-sikit. Sikit faham analisa, faham, barulah buat tindakan. Itu cara pemprosesan yang otak dulu. Manakala yang ungu pula yang paling lambat sekali kan. Sebab dia perlukan
banyak maklumat, banyak kajian, right, barulah dia boleh buat tindakan. Itu cara proses pemikiran ni. Bagaimana pula dengan sumber maklumat? Maksudnya apa yang memberi kesan ataupun bagaimana mereka ni persif menerima maklumat lah. So kalau otak hijau, yang atas ni otak hijau. Kalau otak hijau adalah mereka yang menerima maklumat berdasarkan maklum balas. Jadi dia buat tindakan, daripada tindakan tu dia dapat faham sesuatu ataupun orang lain bagi maklum balas pada dia. Maka barulah dia dapat terima maklumat tu. Barulah dia dapat faham dan hasilkan makna daripada situ. Manakala orang yang otak merah, adalah orang yang faham berdasarkan pada analisa. Maksudnya dia kena analisa sesuatu. Dah belajar analisa baru dia boleh buat tindakan. Manakala yang punya ni kan adalah otak biru lah, kita tahu kan, itu mereka yang dapat daripada intuisi, maksudnya daripada perasaan dan daripada apa pengalaman orang lain, apakah kisah-kisah yang berkaitan, dan akhirnya yang unggul adalah daripada data-data yang secara perincian, right? So macam mana cara pandang mereka ni pula terhadap sesuatu hasil. Jadi kalau orang yang otak hijau, orang yang otak hijau ni dia lihat sesuatu tu di sudut gambaran yang besar. Maksudnya kalau dia terima satu maklumat, dia hanya melihat satu benda tu di sudut gambaran besar saja. Dia tak nampak sangat di sudut perincian-perincian yang detail yang lain. Dia nampak secara gambaran besar ni macam ni. Jadi manakala orang yang otak merah kan, mereka analisa kan, mereka program kan, structure kan. Bila dapat maklumat pasal awal ni, dia proseskan and then dia keluarkan structure. Boleh proses perbualan macam ni disebut cahaya dan sebagainya. Manakala kalau otak yang biru adalah memang semata-matanya gerak hati. Daripada gerak hati, daripada perasaan dia kan, daripada bagaimana dia menerima maklumat yang sebelum ini dan yang dia terima di sudut gerak hati dia. Sudut naluri dia, right? Manakala yang 6, yang keempatnya pasal otak ungu ni adalah mereka sentiasa melihat satu maklumat tu dengan pilihan. Bila lihat satu benda, dia mesti ada pilihan dia. Itu apa yang berlaku dalam minda dia kan. Jadi dia cuba untuk nak tahu tentang 2 ke 3, barulah dia boleh terima maklumat yang dia ada macam tu. So kemudian cara dia tindak, macam mana cara dia orang bertindak kan. Kalau hijau dia akan bertindak kan, dan sentiasa mencari alternatif. Sebab apa? Sebab dia nak dapatkan kejelasan dengan cara macam mana bertindak. Jadi bila dia tak boleh bertindak, dia tidak boleh dapat kefahaman tentang sesuatu. Jadi dia kena terus bertindak. Macam mana nak terus bertindak? Dia mesti cari jalan. Manakala kalau biru adalah orang yang kan terkaitan dengan persekitaran, kisah-kisah yang dahulu. Jadi kalau dia nak buat sesuatu, dia nak jumpa dengan seorang ke dan sebagainya, hanya dengan maklumat-maklumat yang dia ada dahulu, dia dah boleh buat apa yang dia kena buat tadi. Manakala merah ni memang structure, memang berstruktur. Kalau anda nak minta dia buat sesuatu, dia kena boleh tahu apa yang nak cakap, apa nak kena cakap tu, point dia apa. Semua dalam bentuk point dan struktur. Kalau yang ungu adalah semuanya perlukan analisa, perlukan organize dan susun. Semuanya mesti kena bersiap sedia dulu. Semua nak kena buat, barulah bertindak. So yang inilah kategori-kategori umum yang saya sebut tadi, yang sebenarnya saya ambil daripada buku yang saya tulis dalam buku saya. Right? So anda boleh bacalah. Dari situ memang ada timetable ni. So anda boleh, kalau boleh cuba ingat. Sebab apa? Sebab ini kategori-kategori umum. Yang selepas ni kita akan bahaskan tentang apa yang berlaku di kalangan di sudut-sudut yang berbeza. Sebenarnya semuanya ada saling kaitan dengan ciri-ciri yang umum ni, ataupun kategori yang umum. Okay? So yang inilah sebenarnya huraian kan, ataupun dalam bentuk gambaran lah tentang apa yang saya tulis dalam table tadi. So benda yang sama. Okay? So bagaimana color brain ni improve hidup kita? So kita dah tahu dah. Okay, color brain ni konsep dia ada 4 kan, ada 4 jenis color brain, dan setiap jenis tu
Ada cara dia menerima maklumat sendiri. Ada cara dia proseskan maklumat. Cara dia jadikan sebagai satu bentuk tindakan. Right? Cuma sekarang ni indirectly kan. Bagaimana sebenarnya dia hubung kait dia dengan kehidupan kita. Jadi ada 4 lah. Ada 4 sudut yang boleh tambah baik personal. Kan? Iaitu yang pertama adalah universal. Kan? Kita menjadi seorang yang universal. Seorang yang boleh memahami kan semua orang lah. Yang keduanya lah kita tingkatkan fleksibel dan capacity mental. Right? So kita boleh jadi seorang yang lebih fleksibel dalam banyak keadaan itu. Yang ketiga lah cara yang lebih mudah. Sebab apa? Sebab pada saya akan kongsikan yang seterusnya adalah pupuk kesertifikan. Jadi kita dah tahu dah kita punya senjata apa dan kita tinggal nak asah dia contoh. Right. So universal macam mana? Kita jadi lebih hormatlah dengan bakat semula jadi orang-orang yang lain. Dan sebab kita dah kenali ini kekuatan dia macam ni. Jadi kelemahan dia macam ni. Jadi kita mudah untuk menerima orang lain dan mudah untuk berhubungi dengan orang lain. So flexible dan capacity macam mana? Maksudnya kita tahu kelemahan kita dan kita baiki tu ikut kesesuaian. Sebagai contoh nak bagi gambaran mudahnya kan. Contohnya anda nak kurus kan. Anda nak kurus, anda tahu anda kena kurang makan. Okey, bukannya anda kena banyak cakap dengan orang lain. So, anda kena banyak kongsi kan, bukan. Anda kena kurang makan. Jadi kita sediakan solusi penyelesaian mengikut keperluan kelemahan kita tadi. Itu maksudnya fleksibel dan capacity mental. Alright. Lepas kita belajar ni, kita kenali diri kita yang mana, kita dapat tahu dah kan yang mana yang kita patut improve. Right. So cara yang lebih mudah macam inilah tentunya. Anda ada Windows, kalau cara yang lebih mudah ni maksudnya impact color brain ni boleh bawakan kita kepada cara yang lebih mudah. Kan. Maksudnya contohnya kalau anda ada Windows 95 kan, tapi anda install OS X Maverick itu kan, software lah. Software yang berat. Okey, anda daftar dekat Windows, apa jadi? Windows jam. Okey. So sebenarnya kalau kita kenali lah kita punya perprosesan tu macam mana kan, kita punya prosesor otak tu macam mana, sebenarnya kita bila kita latihkan dia, kita cakapkan lagi, sebenarnya kita mudah untuk menerima keadaan-keadaan yang berat macam ni. Kita nak hasilkan sesuatu yang lebih kreatif dan sebagainya pun lagi mudah sebenarnya dengan kita kenali. Okey, ini ibaratnya. Okey. So contoh cara lebih mudah saya macam anda angkat kayu. Okey. Kalau anda tak kenali ni, ibarat macam anda sendiri yang kena angkat kayu. Sedangkan banyaklah alat, contohnya troli kan, yang anda boleh letak kayu tu, anda just tolak je troli kan. Ataupun anda boleh beli kenderaan yang lain. So ada cara yang lebih mudah kan. Itulah juga adalah kita mengenali colored brain ni. Bila kita kenali colored brain ni, sebenarnya kita bantu untuk selesaikan diri kita dengan cara yang lebih mudah. Yang seterusnya adalah pupuk kecerdikan. Maksudnya apa? Kita kenali dah kita punya colored brain tadi kan. Dan bagaimana kita nak pupukkan lagi kita punya karakter ataupun kita punya ciri-ciri istimewa. Kita punya ciri-ciri istimewa colored brain. Contohnya kalau kita ni hijau. Jadi caranya adalah sentiasa bayangkan, cuba latih diri 15 minit sehari atau bayangkan satu benda yang daripada tiada. Kan. Bayangkan satu lakonan yang mana lakonan tu anda sendiri yang letakkan macam mana gambar wajah, macam mana perjalanan contoh kan. Jadi bayangkan satu daripada tadi. So ini membantu bila anda nak buat solusi, kalau anda nak bagi idea dan sebagainya, bila anda dah terlatih dengan bayang satu benda yang tak ada, maka bila dalam keadaan yang lain anda boleh juga kan ada kreativiti dalam kekuatan itu. Orang yang otak merah macam mana? Dia selesaikan penyelesaian dengan silang rujuk masalah realiti, cara untuk apply. Jadi sentiasa lihat satu benda tu kaitkan dengan apa sebenarnya yang berlaku dalam life kita. Macam mana kita nak faham? Contoh kita nak selesaikan masalah tentang ada satu kapal serikah, satu kereta. Kan kereta lalu 30 km per hour. Kan ada kapal terbang lalu kan 100 km per hour kan. Okey. Adakah kapal kereta dengan kapal terbang ni akan bertemu? Jadi kita cuba wujudkan penyelesaian dan latihan penyelesaian, yang mana latihan penyelesaian ni kita kaitkan dengan apa realiti dalam life stage. Itu cara kita nak pupuk kecerdikan. So dalam pupuk kecerdikan ni sebenarnya dia ada 3 lah yang saya kongsikan dalam buku saya. Latih, ingat, interaksi. Kalau biru macam mana?
Kan, cuba latih untuk ingat balik momen yang kita interaksi dengan manusia dan macam mana emosi dia yang hadir. So bila kita tak biru, kita sentiasa latih tu, apa kesan dia? Kesan dia lah kita bila kita nak jumpa, contohnya kita nak berurusan dengan orang lain, sebabkan kita dah latih, kita dah boleh terbayangkan dah. Oh, kalau orang macam ni, saya ada ingat dulu kan. Dulu saya pernah jumpa orang macam ni. Tu panggil kesan daripada kita latih. Saya dah pernah jumpa orang macam ni. Orang macam ni, dan layan dia. Okay, yang unggul lah pilih subjek, keluarkan maklumat berkaitan. Okay? So maksudnya sebab unggul ni kan relational kan. Kan ada perbandingan, perhubungan dengan banyak perkara. So anda ambil satu bab contohnya pasal laba-laba. So anda cuba keluarkan apa yang anda tahu pasal laba-laba. Kan? Oh, laba-laba dia kaki ada berapa, apa jenis dia ada dan sebagainya. Macam mana sarang dia dan sebagainya lah. So anda keluarkan yang apa yang kaitan. Sampailah anda boleh bentuk dalam satu sistem tentang satu maklumat. So ini dia membantu. Okay? Kalau otak kita ni nak membantu di sudut apa? Banyaklah sudut. Lepas ni saya akan bagi tahu apa sudut yang kita membantu. Kan? Bukan sekadar untuk belajar saja. Ada banyak sudut yang kita boleh. So ini aplikasi otak manusia ni dengan warna tadi. So saya ambil salah satu, mungkin ada banyak sudut lah. Kalau dalam bisnes ilmu ini ada banyak sudut. Setiap dalam sistem kita tu kita boleh kupaskan, kita boleh keluarkan, huraikan, kan? Dan kita boleh kaitkan dengan color brain ni. Macam mana kita nak faham sesuatu. Yang ni yang contoh saya ambil daripada sudut pembentangan. Jadi kalau orang yang otak hijau, anda lebih sesuai lah pada anda kalau nak present pada dia, anda test demo dan cuba dan bagi dia cuba dan lihat. Bawa untuk trial tester, bagi dia tester. Sebab apa orang hijau tak ada, kalau tak apa dia perlu bertindak. Kan? Yang paling berkesan kat dia adalah bertindak, rasa, buat sesuatu. Kan? So apa yang kongsikan patut maklum balas orang lain. Kalau anda guna ni, apa sebenarnya yang orang-orang lain dah bagi maklum balas. Jadi bila dia tahu benda tu, dia boleh ada expectation yang sama bila dia kan. Dan perlihatkan ni contoh perawat udara lah, bagaimana mengubah hidupnya secara gambaran besar. Secara gambaran besar, benda ni beri kesan yang macam mana. Yang merah pula adalah mula dengan objektif. Kenapa kita nak kena faham? Kenapa benda tu? Okay? Dan kalau boleh terangkan tu step by step. 1, 2, 3, 4. Jangan campur aduk semua. Kejap cerita harga, kejap jangan. Kita satu persatu. Itu bukan sudut-sudut yang penting. Sudut-sudut yang berkaitan dengan benda tu. Kalau anda cerita tentang perawat udara, yang atmosphere sky dia, cerita yang atmosphere sky saja. Kalau untuk orang yang merah ni. Okay? Melainkan dia tanya yang lain, baru dia jawab. Dia perlihatkan logik keuntungan, value over time. So, orang merah ni kan semua maklumat adalah logik. Jadi dia boleh faham tentang keuntungan, logik keuntungan, value over time. Kan? Contohnya macam kita guna ubat gigi, boleh tahan 6 bulan, so harga ubat gigi 4 gigi. Sebab dia boleh faham tentang perkara. Right? Yang seterusnya adalah biru. Right? Biru. So biru ni memang utama ke orang sekeliling yang sudah memiliki power. So dia perlukan satu peristiwa, satu momen. Jadi kita kongsikan momen kita dengan pelanggan kita yang dulu. Sebab apa? Sebab benda tu yang paling dekat dengan dia, yang paling melekat lah dalam fikiran dia. Jadi kongsikan feedback, testimoni, impact keadaan sekeliling. Okay? Kita guna ni apa kesan dia kepada anda dan sekeliling anda. Perasaan, naluri, emosi. Okay? Impact perawat udara pada sesedaran. Dan ungu adalah mereka yang memerlukan maklumat dan fakta yang terpenting. Kadang-kadang dia perlu lihatkan sudut perbezaan dengan produk brand lain. Dan perlukan fakta yang banyak sehingga dia puas. So, kalau banyaklah tanya tentang, ada lagi nak tanya. Sampailah dan beri pilihan yang sesuai mengikut konteks. Okay? Seterusnya adalah kecekapan utama. Maksudnya, dalam banyak-banyak aspek tu, kan, kalau anda color brain merah, kan, sudut di sudut itu bagaimana kecekapan anda sepatutnya. Supaya anda optimum. Jadi ada lebih kurang 19 lah sudut kecekapan. Okay? Jadi saya akan go through, cuma anda boleh go through video ni dan baca satu-satu. Right? So ada banyak sudut yang dalam kehidupan. Yang pertama ialah komunikasi. Right? So komunikasi macam mana maksudnya?
Kalau orang yang tak hijau kan, dia biasa dia mudah untuk lontarkan idea, dan biasanya kalau bercakap tu cakap yang lebih pantas. Sebab apa? Bergerak, gerak, 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 gerak. Orang yang tak biru dia terkesan dengan orang dan persekitaran. Jadi bila cakap dengan orang yang otak biru ni kan, kena berhati-hati. Cakap dengan bahasa yang simpati dengan dia. Tumpu pada poin. Orang merah tumpu pada poin. Kurangkan ekspresi muka dan pace sedikit perlahan. Sebab apa? Dia proses nak analisa satu maklumat. Jadi cakap satu pada orang yang tak merah. Orang yang otak ungu ni adalah memang kena mengikut aturan. So apa dulu yang nak kena faham kan? Bincangkan, fahamkan tentang satu benda tu kan. Kemudian barulah cakap sudut yang lain. Jadi ini boleh jadi anda punya cara anda komunikasi, dan boleh jadi macam mana cara yang terbaik itu anda terimalah dalam anda nak komunikasi dengan orang lain. Okey, ataupun orang lain nak komunikasi dengan anda. So seterusnya adalah daya kreativiti. Alright, so kalau orang yang otak hijau, dia fikir di luar kotak idea yang baru. Sebab dia mampu untuk createkan satu daripada zero kepada ada. Itu orang dengan orang yang tak hijau. Kalau orang tak merah ni biasanya fikir dalam kotak, dalam struktur dan kerangka. Apa yang ada dalam tu, mereka akan cuba keluarkan daripada apa yang sedia ada. Kalau yang biru adalah semua intuisi dan persetaraan idea, pamerkan emosi. Apa yang berlaku dalam life dia, dia boleh keluarkan itu dan jadikan satu benda, satu kreativiti. Dia teringat dulu masa zaman universiti tu ada buat sekian-sekian. Jadi dia boleh keluar. Kemudian lawan ungu adalah warna dan corak. So dia pentingkan pattern. Pentingkan bagaimana kreativiti itu lebih kepada warna kan, lebih pada corak. Itu kalau disebut kreativiti lah. Okey, kalau gaya kepimpinan, okey, kalau hijau, tindakan, asas tindakan. Maksudnya action oriented. Kalau anda bersama orang hijau, kalau pemimpin anda ataupun anda punya leader tu orang hijau, maksudnya dia tekan buat. Okey, sebab asas dia adalah tindakan. Okey, cara gaya kepimpinan dia buatlah tindakan. Tapi kalau orang tu otak biru, dia mungkin dia akan tumpu pada kuat juga, tapi dia lebih tekan pada konsesi. Macam mana pandangan kamu kalau kita buat macam ni? Dia lebih pada macam tu. Lebih pada nak bagi orang lain faham tentang kenapa dia cakap apa yang dia cakap. Kenapa dia buat bagi apa yang dia buat. Dia panggil orang yang otak biru. Kalau yang merah macam mana? Dia nak kena faham tentang asas peranan. Awak sekarang ni, contohnya awak sekarang ni 15%. So sebenarnya peranan kita kat mana dulu? Kena create PV dan sebagainya. Okay, jadi dia akan terangkan sudut peranan. Okey, supaya dia nampak peranan-peranan. Yang warna ungu ni adalah dia akan kongsikan informasi sebanyak mungkin. Okay, kalau dia ni dia akan kongsikan apa lagi maklumat yang awak tak tahu. Okay. Dia akan kongsikan sebanyak mungkin pada anda, barulah dia buat sama-sama. So anda punya pemimpin kan, ataupun anda sendirilah sebagai pemimpin yang mana satu. Okay. So gaya kerja, macam mana gerak kerja kita kan. So kalau hijau biasanya spontan. Dia tak perlukan perancangan yang sangat-sangat rapi. Dia boleh terus buat je. Dan kalau biru pula, dia kolaborasi. Dia mesti fikir, nak buat satu benda ni, kan, dia nak team up dengan orang lain, nak team up dengan orang lain. Right? Ataupun kalau orang tak merah pula, dia sumber pada keperluan dan objektif. Dia kena faham dulu. Kan? Kenapa kita nak buat benda tu? Macam mana apa objektif kita nak buat benda tu? Apa matlamat ni? Kan? Barulah dia bertindak. Barulah dia bekerja mengikut matlamat tadi. Jadi kalau buat lah, kena susunkan. Apa yang semua yang berkaitan kerja tu, susunkan dulu, barulah buat. Okay. Kemudian gaya mesyuarat dan perbincangan. Macam mana? Kan? So kalau orang yang otak hijau adalah mereka yang boleh brainstorm. Boleh keluarkan. Daripada tak ada, boleh keluarkan. Okay. Dan korek idea orang lain. Okay. Begitu juga merah lah. Tapi merah ni kongsi idea, cuma dia cuba nak ambil tahu pandangan orang lain. Okay. Kalau hijau ni lebih pada macam dia nak tahu je idea, apa idea. Kalau merah ni pula, dia kejelasan dia buat keputusan dan sedia arah tuju. Maksudnya, kalau merah ni, apa yang kita nak bincang ni, apa yang kita nak hasilkan ni, ke mana kita nak pergi. Dia sangat-sangat jelas. Ada kejelasan dalam mesyuarat lah. Sebab tu mesyuarat ni biasanya kan, kita dah online kenapa kita nak buat mesyuarat sendiri. Right? So yang nombor lah kumpul maklumat untuk perbincangan. Biasanya orang nombor ni yang paling senyap, jadi SU tu.
Kan mereka ni catat, kan ambil tahu. Dia jarang cakap, tapi kalau dia cakap dia sangat-sangat bernilai, kan. And then modus operandi, macam mana mereka ni bertindak. Okay, so kalau merah, kalau hijau, kita tahulah kan dia akan cepat tindak. Jadi akan bertindak secara rawak. Okay, so interaktif, bergerak. Kalau biru pula adalah bergantung persepsi dan hubung kait orang berkaitan. Jadi ada orang berkaitan tu dia kena rasa betul selesa baru dia boleh bertindak. Jadi dia pentingkan tentang diri dia dengan persekitaran. Jadi orang biru ni memang dalam sudut operasi tindakan ni dia kena banyaklah sangka baik, dia kena banyak bina persepsi-persepsi yang baik-baik dalam fikiran dia. Right? So yang merah adalah fikir secara lalu sebelum buat tindakan. Fikir secara lalu sebelum buat tindakan. Jadi fikir secara lalu sebelum buat tindakan. Maksudnya dia think through, kan. Maksudnya kena lihat, kena tahu dulu kita nak buat ni macam mana, kan. Dan kita nak buat ni kenapa, macam mana plan kita, barulah dia boleh buat tindakan. Kalau ungu, dia terperinci mendalam dan kajian. Sebelum ni orang ni buat macam mana, orang ni buat macam mana, plan ni buat macam mana. So biasanya orang ungu lah dalam tindakan ni dia paling lambat sekali. Sebab dia perlukan banyak maklumat. Tapi sekali dia dah buat tindakan itu memang jarang banyak buat silap lah. Dalam sama, kalau tindakan tu perlukan maklumat-maklumat yang sama dengan sebelum ni, maka dia akan cepat. Jadi orang ungu ni memang ada nampak lambat, tapi once dia dah cukup maklumat, dia akan jadi sangat-sangat pantas. Okay? So peranan pasukan dinamik. So dia setiap satu ni macam mana peranan dia. Kalau hijau, dia akan stimulate idea sekumpulan. Okay? Dia akan bawa orang lain untuk keluarkan idea sama-sama. Kalau biru, hubung kait manusia dan galakkan komunikasi. Dia buatkan orang lain sekeliling kumpulan dia, pasukan dia rasa lebih senang dengan orang lain. Yang merah bawakan dia fokus balik pada matlamat. Dan ungu adalah tersusun dan sistematik. Okay? So ini adalah perancangan strategi. So kalau orang tak hijau, biasanya dia akan fikir jangka masa pendek dan semasa. Dia jarang nak fikir long term, dah 10 tahun apa nak dapat tak. Dia akan fikir yang tempoh yang terdekat. Tempoh terdekat itulah yang dia selalu fikirkan. Bukan dia tak fikir pasal jangka masa panjang. Fikir juga, tapi yang selalu difikirkan. Yang selalu hadir dalam ingatan dia, selalu hadir dalam fikiran dia. Kalau biru pula hubungan dan formulasi makna. Apa yang dia nak buat, apa yang perancangan strategi nak buat, kan dia akan lihat di sudut makna dia. Kan kita buat bisnes MOE apa makna dia? Apa makna dia helping people live better lives? Kan di sudut apa? Jadi dia akan sentuh pada diri dia di sudut itu. Kan? Dia kurang lihat jangka masa pendek dia nak apa, jangka masa panjang nak apa. Kalau merah dia boleh lihat sudut jangka masa panjang. Okay, masa harapan. Jadi kalau dia strategi yang merah ni memang dia lihat, dia dah nampak dah masa harapan. Jadi biasanya dia akan lama lah. Okay, dia akan lama bekal dengan satu benda. Sebab apa? Sebab dia dah nampak dah masa panjang apa yang dia nak harapan. Kalau kita tak buat bisnes MOE, kalau orang tak merah ni dia faham dah. Kalau saya tak buat bisnes MOE, memang tidak ada kebebasan dalam life saya. Jadi saya kena buat bisnes MOE, dan bisnes MOE adalah satu jalan dalam nak dapat saya punya jangka masa panjang. Tapi kalau orang tu otak hijau, kan, dia boleh jadi laju, tapi dia boleh jadi juga dia stop tiba-tiba. Sebab apa? Sebab dia nampak yang jangka masa pendek, dia tak nampak jangka masa panjang. Dan biasa orang hijau ni lah yang banyaklah akan sangkal balik, kan, kenapa kita buat itu, kenapa buat gitu. Sebab dia tak nampak, tak boleh nak nampak secara cepatlah dengan plan-plan yang jangka masa panjang. So bisnes MOE ni ada jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Anda kena boleh faham kedua-dua ni. Kena boleh faham kedua-duanya. Kalau kita tahu kelemahan tu, kita kena cuba untuk nak faham. Okey, sangka baik. So yang unggul lah sediakan satu cara yang praktikal. So strategi, bila dia keluar strategi, dia akan keluarkan macam mana cara yang paling praktikal, kan. Maksudnya dia dah cover dah semua sudut untuk nak bagi, kan, untuk jadi benda tu sebagai praktikal. So macam mana pula hubungan kerja? Maksudnya dalam kerja tu macam mana hubungan dia dengan orang lain? So kalau kalau hijau, dia boleh kerja seorang, boleh kumpulan, boleh. Tak ada masalah. Ada orang ke, tak ada orang ke, dia boleh gerak. Ini orang yang hijau. Okay. Orang otak merah macam mana? Lebih suka kalau kerja sendirian, asing emosi dan baca situasi. Sebab dia susah nak interpret tentang emosi ataupun persekitaran dia. Dia lebih fokus pada apa? Matlamat dia. Matlamat ni kadang-kadang dia tidak ada kaitan dengan emosi orang lain. Kan? Matlamat lah. Okay. So, that's why kadang-kadang dia merah ni suka kerja sendirian. Buat sendiri kan. Okay.
So kalau biru pula kerja lebih baik dalam program. Dia suka buat kerja yang sama-sama. Kalau kita nak buat sesuatu, kita ajak dia lah, memang dia suka. Kalau otak ungu lebih kuat sebagai individu dengan mementingkan keluarga. Jadi orang otak ungu ni sebab dia dah proses semua maklumat dah. Kan? Jadi dia memang tidak ada masalah. Nak buat kumpulan boleh, nak buat seseorang boleh. Tapi dia akan lebih kuatlah gerak seseorang sebab dia ada sangkaan orang lain mungkin tak ada maklumat yang sama macam saya ada. Jadi kalau dia gerak seorang lagi kuat. So gaya perundingan, macam mana perunding dengan orang lain? Kalau hijau cenderung untuk agih tugas dari buat sendiri. Kalau nak buat satu benda kan, dia boleh agih tugas tak? Agihkan. Kalau di sudut merah pula dia akan agih tugas mengikut tugas spesifik. Hijau, tugas ni siapa yang boleh gerak? Jom gerak. Tapi kalau merah, dia akan tengok dulu orang tu sesuai tak nak gerak. Dia faham tak? Dia biasa tak dengan strategi ni? Biasa, kita bawa bagi tugas kat dia. Biru, kan dia ikut demokrasi. Walaupun dia dah tahu dah semua, tapi dia akan still akan tanya tu. Macam mana okey ke? Kan? Kalau tak okey, mana yang okey lah. Dia akan cuba demokrasi. Pastikan orang ramai sekeliling ni setuju dengan pandangan dia. Yang ungu pula lemah dan cenderung untuk lakukan sendiri. Sebab apa? Sebab dia saya tadi. Kan? Kerana dia perlukan banyak maklumat sampai kadang-kadang dia boleh rasa yang orang lain kurang lah. Dia kurang maklumat berbanding dengan dia. Jadi dia rasa insecurity. Kalau dia nak berunding ataupun dia nak buat dengan orang lain. Jadi dia suka untuk buat kan yang sendiri. So dia maksudnya kalau dia nak jadi, dia nak boleh buat bersama-sama tu dia ambil masa sikit. Compare kan orang yang lain tu maksudnya. So gaya penyelesaian masalah, bila ada masalah macam mana selesaikan? Kalau hijau, tarik yang dulu. Buat je dulu. Nanti jumpalah penyelesaian dia. So dia akan gunakan pelbagai cara untuk selesaikan masalah tu. Walaupun cara tu mungkin tak betul pun, tapi dia akan buat sampailah dia jumpa cara yang betul. Kalau merah, dia analisa dulu, tentukan arah tindakan terbaik. Kalau dia buat macam ni, perkesan dia. Buat macam ni, perkesan dia. Dia akan lihat mana yang paling terbaik dan baru dia buat. Dan kalau biru adalah semak untuk pencanggahan dan hubungan kait dia melalui intuisi. Dia akan cuba nak faham kenapa dia buat macam tu. Kenapa masalah ni berlaku? Kenapa dia buat gitu? Dia akan cuba nak semak kat mana salah saya, kan? Mana salah saya? Macam mana kaitan dengan ini? Cuba nak faham sudut manusia tu sendiri. Kalau ungu adalah cari solusi paling sesuai melalui semua info yang ada. Kalau ungu dia akan analisa semua sudut. Kan? Daripada arah tuju, tindakan, mode, platform dan sebagainya. Lihat semua sudut, barulah dia buat satu penyelesaian. So proses berfikir. Kalau orang hijau, huru hara. Chaotic tadilah. Maksudnya tidak ada kaitan. Dia tidak ada yang bersambung. Kan? Boleh jadi semalam dia jumpa orang yang sama, tapi hari ini dia boleh di tahap teruja yang sama. Sebab apa? Sebab dia tak ingat. Kan? Dia tak boleh nak kaitkan semalam dengan hari ini. Kalau boleh pun dia sedikit lemah berbanding orang lain. Kalau merah lah membandingkan kesesuaian dengan objektif. Cara fikir dia. Dia akan lihat objektif yang lebih utama, yang lebih besar, yang lebih impact. Right? So yang biru adalah sumber intuisi sebelum buat keputusan seterusnya. Nak buat satu tindakan, dia nak keluarkan satu fikiran, dia akan lihat secara keseluruhan. Gerak hati kita cakap macam mana. Orang lain pandangan dia macam mana. Dia akan cuba untuk nak tahulah. Kalau ungu sumber dari info dari kelompok hubung kait. Kalau orang tu mahir tentang bidang tu, dia akan tanya bidang tu sahaja. Sumber tu mesti kena daripada kelompok. Okay. So yang macam mana buat keputusan pula. So kalau hijau memang pantas dan spontan. So kalau kita share produk dari orang hijaunya, dia boleh buat secara spontan. Dia boleh. Tidak perlukan fikir secara dalam. Tapi kalau merah ni dia akan fikir secara dalam. Tidak. Perlukah aku ni? Kalau perlu, mana aku nak letak? Apa aku nak buat dengan ni? Lepas tahun je kadang-kadang dia fikir. Kalau biru pula dia simbol intuisi, tindakan kecil mengikut kebesaran. Maksudnya dia bila dia nak buat keputusan, dia akan buat sikit-sikit. Dia buat sikit, dia sesuaikan dengan dia fahamkan, analisa, dia buat lagi sikit. Buat lagi sikit sampailah persekitaran dengan tindakan itu sama. Barulah dia boleh buat dengan laju. So hijau adalah gerak lambat buat keputusan, tetapi perkara yang sedia ada laju sekali. Dia nak buat keputusan memang lambat, kan? Tetapi bila dia dah clear, dah faham, dia akan jadi laju. Kebolehan sesuai diri ataupun adapt dengan orang lain. So dia sangat fleksibel dan mudah alih. Kalau hijau, so saya macam mana keadaan pun dia boleh fleksibel. Dia boleh kan.
Okay. Tapi kalau merah dia cerita satu struktur yang jelas. Dia tak mudah untuk sesuai diri. Kan? Kalau dia dah ada cara tu, dia nak cara tu je. Dia tak boleh tiba-tiba tukar ni, tak boleh. Kalau biru pula dia mudah dan fleksibel, mampu jadi peranan yang berbagai. Sebab biru ni dia memahami keadaan orang lain. So kalau ada benda tu kena adapt, dia boleh faham. Oh, okay, perubahan ni sebab ini. Okay. Hijau tak fikir pun pasal sebab benda perubahan tu berlaku. Hijau ni sekadar memang saya boleh buat. Kan? Okay. Sebab apa? Sebab dia tak memerlukan terkaitan struktur. Dia boleh buat je terus. Manakala hijau pula biasanya ikut undang dan suka tersusun. Dia tak sukalah kalau keadaan-keadaan yang macam terlalu kerap sangatlah berubah. Jadi suka yang macam teratur, susun. Kan? Kalau berurusan dengan sistem, macam mana kalau keadaan sistem, macam mana kita nak buat? So kalau orang hijau, biasanya memang tak suka. Kita nak buat cara dia. Kan? Dan suka ikut step by step. Okay? Mesti ada benda yang cara dia. Okay? Sebab apa? Sebab kalau orang hijau kan, dia nothing is connected. Kan? Jadi dia suka untuk nak faham lah sebenarnya tentang setiap sistem ni. Dia tak suka rigid tu bukan sebab dia ni keras kepala, bukan. Tapi disebabkan dia ada kesukaran nak faham tentang sistem, proses satu-satu. That's why dia tend untuk nak buat macam mana yang dia faham. Gitu. So merah ni pula bagus lagi struktur jelas dan masuk akal. Dia memang okey. Kalau bagi sistem memang dia okey. Kan? Tapi dia akan cuba faham dia struktur dia. Kalau biru pula boleh bekerja dalamnya tetapi lebih senang sekarang yang terbuka. Jadi biru ni dia open kepada orang. Dia bukan fix pada sistem. Dia boleh kerja dalam tu sebab dia boleh jadi sesiapa, dia akan boleh mudah senang dengan sesiapa saja. Kan? Tapi apa? Dia lebih suka keadaan yang terbuka, yang dia boleh adjust diri mengikut keperluan semasa, keperluan orang lain. Kalau ungu pula memang dia akan semula jadi secara selesa. Kan? Dia sukalah kalau keadaan tu tersusun, teratur. Okay. So keupayaan atasi kesilapan. Right? Kalau hijau biasanya mudah terlupakan. Dia ada kesilapan, dia tu lebih bergerak. Sebab dia tak boleh nak connect kan antara benda yang melampau dengan hari ni. Hari ni macam benda baru. So kebolehan teratasi. Kalau merah pula, minda perlu refleksi dan analisa. Boleh terima silap dari logik dan objektif. Kalau anda nak explain kesilapan, anda kena terangkan. Kan? Di sudut macam mana anda boleh faham ni? Apa cara yang boleh baiki? Sudut mana yang silap? Macam mana tak relate dengan logik, dengan objektif yang dia nak capai ni. Tapi kalau orang biru, bila dia sakit, bila orang sakitkan diri dia, memanglah dia ambil masa. Okay? Nak pulih memang ambil masa. Okay, memang kalau anda ada buat silap lah dengan biru ni, memanglah ambil masa. Dia akan bagi alasan yang pelbagai. Tapi sebenarnya bukanlah dia nak bagi alasan tu sebenarnya. Kan? Tapi sebenarnya dia sakit. Okay? Dia ada buat silap ke, dia rasa sakit. Dia jiwa dia tu rasa sakit. Okay? Jadi dalam kalau kita kenal orang tu orang biru lah kan, jangan mudah lontarkan kesilapan dia. Kan? Seolah cakaplah benda tu macam tak silap pun. Kan? Sebab apa? Kalau dia sakit dia ambil masa nak pulih, terutamanya orang-orang yang ABO baru lah. Okay? Warna ungu adalah refleksi sesuatu dengan terperinci. Jadi dia boleh bayangkan setiap satu kesilapan yang berlaku tu di sudut apa, bahagian mana. Kan? Macam mana kita nak reflectkan satu yang lain. Okay? And then keupayaan dia multitask, tugas yang pelbagai. Okay. Kalau hijau boleh tapi biasanya tumpu pada satu projek. Jadi kalau orang tu otak hijau, jangan bagi banyak sangat maklumat kat dia. Bagi satu je. Sebab dia ambil masa nak proses satu-satu. Okay. Tapi kalau merah, kerana semula jadi tumpu. Dia memang boleh tumpu apa projek, cuma boleh uruskan satu masa dalam. Dia boleh uruskan satu benda je dalam masa. Merah. Okay. Apa objektif dia? Okay, settlekan ni dulu. Tu otak merah. Tapi dia boleh fokus. Cuma dia boleh fokus satu je. Right? Kalau hijau pun boleh fokus juga, boleh juga buat semua. Tapi biasanya bila dia nak buat, dia akan buat satu. Kalau biru memang boleh. Sebab intuisi kan, rasa kebolehan dia untuk nak faham orang lain tu membolehkan dia untuk nak buat pelbagai perkara. Dan ungu adalah minda boleh susun dan kategori secara terperinci. So kalau ungu ni memang dia boleh proses banyak maklumat dalam satu masa, jadi dia boleh buatlah multitask. Okay, keupayaan hadapi tekanan. Kalau datang stres, apa nak buat? Kalau hijau kan, biasanya dia rasa terbeban dan ada kesukaran untuk selesaikan satu persatu. Kalau ada mak sakit, ada gini, memang ambil masa.
Ambil masa orang hijau ni. Nak selesaikan. Okay. Bila rasa stres macam tu. Right. So, jangan bebankan lagi dengan dia. Bila dia ada stres, biar aja. Okay. And then merah bukan biar, maksudnya bila ada stres tu, kita galakkan, dorong dia. Kalau merah, tertutup. Kan cenderung menarik diri dan memikirkannya sendiri. Bila ada stres, biasanya dia akan jauhkan diri dengan orang lain, dengan orang benda tu. Dan dia akan cuba proses dulu, faham. Dia akan cuba fikirkan sendiri. Okay, kalau anda bicara sarangan ni, biasa dia jarang dengar. Tapi dia akan cuba proses sendiri. Okay, dia just kena percaya je dengan dia. Okay. Kalau orang tak merah lah, orang yang tak hijau ni, anda boleh bagi motivasi lagi kan. Kalau orang tak biru ni, kalau ada stres kita seronok. Sebab apa? Sebab biasanya kalau ada stres kan, memanglah dia ambil masa nak pulih, tapi dia akan datang kita. Walaupun dia stres keadaan macam mana pun, dia akan datang kita. Sebab dia suka refleksi apa yang tekanan dia tu kan, dengan bercakap dengan orang lain. Itu cara dia untuk nak hilangkan tekanan dia. Yang next ialah unggul lah rasa terbeban kerana perlu rasa sempurna. Dia rasa terbeban juga, tapi dia rasa bengang tu sebabkan stres tu, sebab dia rasa kenapa aku dah plan lengkap semua tapi masih ada salah lagi, masih ada kurang lagi. So gaya belajar macam mana dia ni belajar. Kalau hijau kan, dia melalui physical activity kan. Dan ada bentuk bahagian untuk gabungkan jadi gambaran besar. So sikit buat tindakan ni faham, buat tindakan ni faham. Kalau merah secara menyeluruh melalui analisa. Dia kena faham secara menyeluruh. Barulah dan dia cuba analisa tu. Kalau biru dia refleksi dan aktif. Jadi kalau dia belajar, dia boleh reflect kat diri dia. Ini orang yang biru. Kalau orang yang ungu adalah kaji sendiri fakta atau serap secara terperinci. Kan? Itu cara belajar. Okay? So soalan ni kadang-kadang, adakah colour brain tu boleh berubah? Kan? Adakah saya biru, jadi tukar jadi hijau? Adakah saya boleh berubah? Kan? Soalannya adalah, dia ibarat macam ni, macam kita dikejar anjing. Kan? Kalau kita kena kejar anjing, right, apa yang kita buat? Contoh kita ni otak biru, tapi kita kena kejar anjing, apa kita buat? Kita akan lari sekuat hati tu, selamatkan diri kita. Kan? Sebab apa? Sebab kita nak hidup. Kita nak hidup. So, adakah waktu itu kita otak biru, kita tukar jadi otak hijau? Sebab otak hijau boleh bertindak tanpa perlukan prior knowledge. Kan? Adakah kita jadi otak hijau? Jawapan apa? Jawapannya tidak. Kita tetaplah dengan prosesor diri kita sendiri. Right? Tapi ada faktor luaran yang mengubah kita kan, untuk kita motivasi untuk kita nak buat sesuatu. Dalam kes anjing kena kejar anjing ni adalah sense of survival. Kan? Jadi kalau kita rujuk balik human emotional driver ni, kita rujuk balik Maslow hierarchy of needs. Yang kena kejar anjing tu sebenarnya kat sini lah, physiological needs. Kan? Maksudnya apa? Maksudnya keinginan untuk kita nak hidup dulu. Kalau tak kena tu nanti sakit kan. Jadi yang kita refer pada human emotional driver ni bukan yang bawah ni. Yang kita refer adalah semua yang dekat atas ni. Ini yang kita rujuk lah. Yang kita maksudkan dengan human emotional driver ni adalah yang merujuk pada semua yang dekat atas. Contoh. So human emotional driver ni ada 8 sudut. Belonging, control, security, challenge, growth, achievement, diversity, recognition, significance, excellence dengan responsibility. So belonging dan love ni adalah rasa penerimaan dengan orang lain. Jadi orang yang ada HED boleh jadi apa? Boleh jadi dia ni otak merah kan. Tak penting sangat, tak ekspresif, tapi kalau kita buat sesuatu dengan dia kan. Saya rasa kita bila kita cakap mana kita cakap saya teringat dengan awak dan sebagainya. Benda tu dia akan terasa termotivasi. So human emotional driver ni dia datang daripada mana? Kan, mana datang? Satunya kita tahu beza dengan colored brain adalah human emotional driver ni dia boleh berubah. Kan? Itu utama. Right? Contohnya macam tadi lah kan. Kena kejar anjing. Dia faktor luaran. Okay? Tapi dalam masa sama walaupun dia boleh berubah, okay? Tapi ada benda yang membentuk human emotional driver. Ada benda yang membentuk emosi yang mendorong diri kita. Okay? Itulah adalah sejarah hidup kita. Okay? Apa yang berlaku pada masa kita kecil-kecil, pada 20-30 tahun yang lalu, kan? Semua tu sebenarnya membentuk diri kita. Okay? Secara yang besar. Okay? Secara yang besar. Okay? So sebagai contoh
anda dibesarkan dengan keluarga yang sangat-sangat concern dengan anda tu. Jadi ada kemungkinan anda punya human emotional driver itu adalah belonging dengan lu. Right? So ataupun ada juga kerana ada adik-beradik ramai saling semualah adik-beradik ni saling kejar untuk saling kejar grade. Sekolah pun kita kejar grade dan sebagainya kan. So boleh jadi daripada situlah membentuk anda punya human emotional driver itu adalah achievement. So apa bezanya achievement achievement ni dengan recognition? Beza achievement dengan recognition adalah achievement dia lebih tertumpu kepada kerja yang selesai. Berbanding recognition adalah apa-apa nilai baik yang kita buat. Achievement ni bila selesai kan dapat. Contoh kalau kita jual dapat close barulah dia rasa termotivasi. Tapi kalau orang yang recognition ni dia buat apa sahaja kan. Kalau lagi benda tu benda baik dan dia dapat pendapat pujian berkaitan dengan tu, dia akan rasa lebih semangat. Kontrol ni adalah keadaan yang mana dia boleh kawal. Jadi kalau anda kongsikan risiko-risiko kan, tentang perniagaan dan sebagainya, pada dia tak suka sangat. Dia suka keadaan yang mana dia boleh kawal, dia boleh kontrol. Right? So kalau kita bagi buat usaha ni fleksibel lah, dia akan sukalah. Okay? So challenge dengan growth adalah challenge adalah kita cabaranlah, growth adalah kita berkembang. So yang ini berkaitan dengan learning dengan growing. Kalau learning and growing, kalau dia ada maklumat-maklumat contoh macam hari ni yang saya share ni, benda tu membuatkan dia rasa nak tahu, dia rasa nak, so benda tu boleh berkembangkan diri dia. Jadi dia rasa seronok membaca, mendengar MP3 yang boleh improve diri. Right? So diversity adalah keunikan, kepelbagaian, keterujaan, benda-benda yang baru. Okay? Yang excellence adalah cemerlang. Kalau dia nak buat sesuatu, dia ada standard dia sendiri. Kalau dia nak buat sesuatu, dia ada standard dia sendiri. Standard kecemerlangan dia, standard diri dia. Responsibility and contribution adalah rasa untuk nak menyumbang pada orang lain. Walaupun kadang-kadang orang tu tak bagi apa-apa kita pun, tapi dia seronok. Dia seronok untuk nak, kalau dia boleh menyumbang. Okay? So setiap satu ni dalam buku saya ni, ada cerita tentang setiap satu ni, apakah kekuatan dia dan apakah kelemahan dia. Apa kekuatan dan kelemahan dia. Dan apa pula yang boleh membuatkan dia rasa down. Maksudnya kalau dia ada belonging and love, kalau anda buat macam ni, dia akan jadi down. Yang tadi saya cerita secara umum lah. So yang inilah yang saya kongsikan yang dalam buku saya. So ada detail, positif, negatif, faktor yang anda boleh bacalah satu-satu. Right? Seterusnya lah, saya nak panggil satu term namanya need sakit. Atau menyedutlah kan keperluan orang lain, keperluan emosi orang lain. Macam mana ibarat contoh dalam kes ni, gambar ni kan, dia tengah driving kereta. Right? So anda sebagai penumpang, anda tunjuk jalan. Kata, kanan, kiri, kanan kiri tu. Tapi apa yang driver tu bertindak, apa yang driver tu diaksi? Driver cakap apa? Saya tahulah. Kan? Anda tunjuk jalan tapi driver cakap saya tahulah. Ketika dalam keadaan tu, apa yang jadi adalah sebenarnya keperluan emosi anda tadi sebenarnya telah disedut keluar. Okay? Contohnya anda tunjuk jalan tu sebenarnya sebagai satu rasa sense of acceptance, kan, penerimaan anda terhadap dia. Okay? Anda nak tolong supaya dia diterima anda. Ataupun boleh jadi juga daripada contribution tadi. Anda rasa nak tolong dia. Kan? Tapi bila orang tu dia kata saya tahulah benda ni, kan, dia telah menyedut kan keperluan emosi anda dalam yang membuatkan anda kosong. Ini terpanggil need sakit. So kena berhati, banyak juga keadaan-keadaan yang mana kita membuatkan orang lain down. Disebabkan kita tarik dia punya keperluan ataupun driver emosi yang boleh drive satu driver lah yang boleh menggerakkan emosi ini. So ini contohlah dalam kereta ni. Okay? So kena perhatikan di sudut tindakan-tindakan itu. Yang last adalah case and study aplikasi. Ini saya bagi satu yang contohlah. Okay? Contohnya orang tu juru jual, kan, dia otak biru. Right? Pelanggan pula dia otak hijau. Right? And then ni HED dia untuk juru jual. Ini HED dia untuk pelanggan. Right? So kalau dalam kes ni, adakah juru jual kan dia menjual mengikut dia punya colored brain sendiri, kan? Adakah dia menyampaikan dengan cara tidak, kan? Okay? Malah yang patut dia buat adalah menyampaikan mengikut colored brain pelanggan dia, kan? Iaitu
memerlukan rasa, memerlukan tindakan, memerlukan gambaran yang secara besar dan sebagainya. Okay? Dalam masa yang sama, sesuaikan dengan keinginan emosi yang lain. Contohnya apa? Diversity. So, kalau dia sebagai jurujual, dia kena tunjukkan apa yang keunikannya barang kena sebut secara jelas. Kan? Okay? Dia tunjukkan apa manfaat dia secara besar, gambaran besar kepada keluarga dia. Contoh. Sebab dia ada belonging dengan love ni. Kan? Excellence. Kenapa produk yang dikongsikan tu kan TikTok. Kan? So, jadi maksudnya tentang bagaimana anda nak aplikasikan. Bila anda faham ni, macam mana anda nak aplikasi. Right? So ini rujukan tambahan. Okay, anda boleh ikutilah test ni. Okay, test ni yang saya buat sendirilah. Okay, sebenarnya saya nak buat test ni, saya kena bayar. Okay, at least $49 kena bayar. Nak buat test ni. Tapi bila saya belajar, saya faham, saya rasalah saya boleh buat analisa test ni. Okay, so saya dah buat analisa test ni, anda boleh masuklah. Okay, dan ikuti je, follow je step-step ni. Okay, ada step dia, anda kena baca in detail. Okay, baca betul-betul sebelum nak buat test tu. Pastikan keadaan yang tenang, ambil masa dalam setengah jam, kita buat test lah. Di situ saya akan kongsikan apa result anda punya colored brain. Right? So website berkaitan yang anda boleh baca dengan tambahan lah. So ini semua website yang anda boleh masuk link dan anda boleh baca dengan tu. Kalau anda baca buku, salah satu buku lah dalam bahasa Melayu, saya rasa yang penulisan yang saya tulis. Kalau kat luar, saya tak pasti ada juga. Kan? Yang berkaitan dengan HED dengan colored brain ni lah. Right, next adalah journal paper. So ini journal paper yang ada, yang akta kawal tadi yang tuliskan. So anda boleh dapat daripada website tadi juga. Right. So ada juga dengan report analysis. Report analysis ni saya kongsi pada mereka yang jawab test sajalah. So kalau anda jawab test, saya akan kongsikan report analysis. Report analysis ni setakat ni dalam bahasa Inggeris dan saya tengah cuba untuk ubah dalam bahasa Melayu. Right. So bila kita belajar semua ni, yang penting ialah kita nak jadi lebih baik, versi yang lebih baik terhadap diri kita sendiri. Jadilah diri anda yang lebih baik. Okay? Kalau orang tanya saya kan, adakah otak hijau lagi berjaya dalam ilmu ini berbanding color yang lain? Jawapannya apa? Tidak. Okay? Setiap satu jenis color ni semua ada kelebihan. Semua ada kelemahan dia dan ada kelebihan dia. Jadi tugas anda adalah atasi kelemahan tu. Kukuhkan kekuatan yang sedia ada. Kuatkan diri anda. Gunakan kekuatan anda. Jangan comparekan diri anda dengan orang lain. Orang lain mungkin ada colored brain yang lain. Anda guna kekuatan yang diri anda sendiri. Gunakan identiti diri anda sendiri. So, be a better you and go diamond, 100 diamond, 30 pound diamond dan 5 FC. Jadi, selepas saya kongsikan video ni, anda boleh komenlah dekat chat. Apa feedback anda kan? Lepas anda dengar ni, apa yang anda dapat, apa yang boleh improve diri anda, dan adakah benda yang baru, adakah anda dapat benda baru, anda boleh kongsikan komen baru. Okay, so itu saja channel saya hari ini. Moga-moga bermanfaat, moga-moga semua hari ini yang hadir dapat manfaat yang sangat besar, dan paling penting adalah kita jadi lebih baik sebabkan ilmu yang kita pelajari. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.